sama ustaz. Balik rumah kami menung, kami menangis. Sebab kami ingatkan Quran ni cuma letak atas para, letak atas rak. Rupanya Quran kena baca, baru kami tahu. Saya kata pakcik bukan kena baca je pakcik, kena amal pakcik. Yang dia faham Quran ni tak atas para. Itulah yang dia faham selama ini. Miskinnya agama kita. Nasib baik dia datang dengan ceramah agama. Apa yang Nabi sebut dalam hadis? Nabi kata di akhir zaman masjid kamu akan jadi warna kuning, warna merah. Hari ini jadi sungguh dah tuan-tuan. Masjid jadi warna kuning, warna merah. Di akhir zaman Nabi kata apa? Akan banyak berlaku gempa, bunuh. Memang jadi sungguh. Di akhir zaman Nabi kata anak-anak tidak hormat mak bapak, lawan mak bapak. Hari ini jadi sungguh. Semalam saya balik pada mengajar, duduk dalam bilik tu tengok TV3. Tajuk Paul, tak tahu tajuk. Tengok pak ni lah, anak tak mau belah, duk minum arak lah apa. Lalah lari duk rumah orang tua. Tajuk apa saya lupa. Tak ada Nabi saya letis dia tidur. Itu gambaran anak-anak kita sekarang ni. Anak tak nak bela mak bapak, anak anggap mak bapak ni susahkan mereka. Anak-anak ni lebih gemar dengan kawan, lebih suka dengan member, lebih rapat dengan geng sendiri, lebih daripada mak bapak dia sendiri. Kecintaan pada kawan, pada makwa, pada pakwa mengatasi kecintaan pada mak bapak sendiri. Sekarang girlfriend lebih sayang boyfriend daripada mak. Dia peduli apa dengan mak dia. Ini yang Nabi sebut wa barra sadiqah. Di akhir zaman anak-anak sangat rapat dengan sadiq, dengan member-member. Wa jafa abahu, benci ayah mereka. Wa aqqa ummahu, dan benci derhaka pada ibunya. Ini dipanggil sebagai hadis Nabi. Sebab itu orang memanggil Nabi ni the man of tomorrow. Orang yang boleh tahu benda yang akan datang. Boleh tahunya Nabi pada benda akan datang tu bukan kerana Nabi ni ahli nujum. Tidak. Kerana diajar dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberitahu kepada kita segala perkara yang lepas-lepas. Depa letak air sini ni, tumpah. Memberitahu kepada kita perkara yang lepas daripada zaman silam, daripada zaman sejarah dulu. Umat zaman yang dahulu kala, tentang Fir'aun. Mana kita tahu tentang Fir'aun kalau Allah tak bagi tahu? Mana kita tahu tentang tanda-tanda Fir'aun kalau Nabi tak bagi tahu? Quran bagi tahu tentang Fir'aun, Nabi huraikan tentang Fir'aun, kita dapat tahu. Ada benda yang disebut dalam Quran, dia tak jelas. Sebab Allah Ta'ala sebut secara samar-samar, mutasyabihat. Tetapi Nabi, dia ceritakan dengan jelas. Menjelaskannya itu. Kadang-kadang Allah menceritakan secara jelas, nama dia muhkamat. Ayat hukum. Ayat yang sangat jelas. Maka datang Nabi SAW menjelaskan lagi. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Jelas ayat dalam Quran. Datang Nabi Muhammad menjelaskan ayat Quran. Macam mana cara solat, macam mana pembahagian zakat, berapa hak bayar zakat. Ini yang dikatakan siddiq, membenarkan benarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Nabi Muhammad cakap itu bukan cakap dia saja-saja. Yang Nabi Muhammad cakap itu ialah datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sifat yang pertama. Nama sifatnya ialah siddiq. Baik, yang kedua, al-amanah.
Artinya wajib kepercayaan pada mereka alaihi salatu wassalam. Mereka terpelihara sama ada zahir maupun batin daripada melakukan kerja-kerja yang haram, yang makruh dan menyalahi utama daripada permulaan kejadiannya sehinggalah mereka wafat. Jadi kalau ada tok guru sebut Nabi Muhammad ni masa lahir dia jadi budak macam budak biasa, tak payah kita nak sambut. Ini huraian dan jawapan pada tok guru. Semua nabi bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ketika awal-awal dijadikan dan awal-awal dilahirkan, dia tak sama langsung dengan budak-budak, sampailah tak sama langsung dengan orang-orang tua, sehinggalah wafat segala nabi. Tolong ceritakan nabi mana yang serupa kelahiran dia macam nabi-nabi. Nabi Muhammad ketika mak dia mengandung, mak dia tak perasan yang dia mengandung. Aminah tak sedar yang dia mengandungkan anak, kerana tidak ada loya, tidak ada muntah, tidak ada demam, tidak ada alah. Nabi Muhammad ketika dikandung oleh Aminah, mak dia tak rasa sakit, tak rasa berat. Mana ada orang mengandung, orang biasa mengandung rasa ringan, ada? Umur 8 bulan mengandung, banyak pokoknya ada. Jalan pun tak boleh. Jalan 4 tapak duduk, naik tangga duduk, rukuk pun tak boleh. Nabi Muhammad bila dikandung oleh ibunya, mak dia rasa ringan badan, tak rasa berat. Malah ketika melahirkan Nabi Muhammad, mak dia tak rasa sakit. Ni Nabi, istimewanya begitu. Dan lahirnya Nabi Muhammad tu bila lahir saja siap menghadap ke arah kiblat, terus dalam keadaan sujud. Dan lahirnya siap-siap telah disunatkan, tak payah bomba nak main siram lah. Sekarang kita nak sunat bomba siram dulu. Bomba tak datang, ambil iPad, pakai getah, siram pokok, jadilah. Nabi Muhammad sudah disiapkan sunat. Mana boleh kita kata Nabi Muhammad tu sama kelahiran dia dengan budak-budak? Nabi Muhammad bila lahir saja tuan-tuan, sebut kalimah Alhamdulillah. Budak mana yang lahir sebut kalimah Alhamdulillah? Budak mana? Nabi Muhammad ketika dilahirkan, ketika dia kecil, dibawa oleh pengasuhnya. Orang yang bela Nabi Muhammad hidupnya senang lenang, rezeki melimpah ruah. Nabi Muhammad ketika umurnya 4-5 tahun dibelah dadanya, disucikan hatinya, dimasukkan cahaya iman dalam hatinya. Budak mana yang dibelah jantungnya, dibelah hatinya untuk dimasukkan iman? Nabi Muhammad tak pernah main bola, buka baju. Pernah satu hari Nabi keluar rumah, main dengan budak-budak lain, Nabi buka, datang malaikat tampar belakang Nabi. Nabi pakai balik. Nabi cari siapa orang yang tampar, tak jumpa. Sampai remaja Nabi tak pernah buka baju. Tiba-tiba kita kata Nabi Muhammad tu sama dengan budak-budak lain. Apa punya cerita ni? Nabi Muhammad bila sebut Nabi Muhammad, orang panggil dia Al-Amin. Orang yang sangat baik amanahnya. Tak pernah curi, tak pernah berlari main, tak pernah hanya tak hormat orang tua. Sampai orang panggil Muhammad Al-Amin pada dia. Sebab amanahnya Nabi Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang sebut, tak payah sambut Maulidur Rasul, tuan-tuan jentik telinga dia. Kalau dia kata Nabi Muhammad tu sama dengan budak-budak lain, tuan-tuan tampar muka dia. Mempertahankan Nabi itu wajib daripada dihina sedemikian rupa. Tapi hari ini kita hanya marah kepada penulis dan pelukis kartun Denmark. Dia lukis kartun karikatur Nabi Muhammad. Tapi berapa banyak orang Islam dan orang Melayu sendiri menghina Nabi,